Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Rupanya antara yang menjadi satu pertanyaan penyokong-penyokong kerajaan dan juga seluruh rakyat Malaysia yang menggemari perkembangan berkaitan politik di Malaysia. Siapa yang akan menang pada pilihan raya umum ke-16 nanti? Rupanya di dalam Pakatan Harapan, isu ataupun persoalan berkaitan dengan krisis sokongan masih banyak perlu dilakukan PH. Menerusi satu artikel berita daripada Malaysia Kini, kelemahan sokongan pengundi Melayu kepada PH seperti didedahkan Rafizi, Timbalan Presiden PKR, dilihat bukanlah sesuatu perkembangan baru. Namun, beberapa penganalisis yang dihubungi Malaysia Kini melihat ia memberi isyarat signifikan betapa gabungan terbabit perlu meneroka ruang lebih berkesan dalam memperkasakan pengaruh mereka sekaligus menangani isu-isu kemerosotan sokongan. Permasalahan itu juga memberi maksud kepada pimpinan yang akan diberi mandat mengisi barisan kepimpinan PKR selepas pemilihan nanti bakal menggalas tanggungjawab di bahu masing-masing. Penganalisis politik Profesor Madya Muhammad Yusri berkata, pendedahan dinyatakan ahli Parlimen Pandan itu juga selari dengan dapatan dan analisis pihaknya sebelum ini. Katanya ia termasuk status peratusan sokongan pengundi PH dalam PRU15 pada 2022 dan pilihan raya negeri di 6 negeri setahun kemudian. Nah, saudara-saudara yang saya amat hormati semua, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah menjelang pilihan raya umum ke-16 sebelum PRU16, let's say lah tiba-tiba PH semakin merosot sokongan Melayunya, pengundi Melayunya, adakah ini boleh menyebabkan kerajaan PHBN akan tumbang ataupun menjadikan sokongan BN terhadap PH kerajaan hari ini akan diputuskan, ataupun mungkin Anwar Ibrahim boleh kalah, PH boleh kalah, beberapa kerusi boleh hilang, beberapa kerusi bagi pilihan raya umum ke-16 nanti. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan satu perkara yang pasti menjadi yang paling ditakuti oleh penyokong-penyokong PH. Menurut Rafizi, sokongan Melayu terhadap PH berada pada 27% setakat April tahun ini, meningkat sedikit daripada 20% pada Ogos 2020. Muhammad Yusri berkata PH perlu segera memperkasa parti bernuansa Melayu dalam gabungannya seperti Amanah, selain memperkasa hubungan strategik dengan parti berpengaruh Melayu. Contohnya, kata Muhammad Yusri, melalui kerjasama dengan UMNO sekarang, PH juga perlu kekalkan semaksimum mungkin undi teras Melayu sedia ada dengan polisi-polisi ekonomi dan pentadbiran yang mesra Melayu. Contohnya, antara segmen Melayu yang sokong PH sebelum ini ialah kumpulan kelas menengah dan ke atas termasuk T20. Nah, saudara-saudara, andai kata isu ini, krisis sokongan PH ini menjadi satu perkara yang boleh membuatkan Anwar dan PH tumbang, agak-agak mungkinkah Anwar berisiko untuk hilang, PH berisiko untuk hilang beberapa kerusi pada PRU16. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, antara yang paling menjadi cerita panas, terutamanya orang Sabah, terutamanya rakyat di negeri di bawah Bayu, adalah berkaitan dengan pilihan raya negeri ke-17 PRN Sabah pada tahun ini.
saudara-saudara, antara yang panas adalah adakah gabungan ini, gabungan itu yang akan menang, pakatan ini kah yang akan menang, adakah JRS yang akan mempertahankan mandat mereka, mempertahankan jawatan mereka. Nah, pada akhirnya berkaitan dengan PRN, secara tidak langsung PHBN, Kerajaan Persekutuan hari ini yang dipimpin oleh Anwar dan Zahid, Kerajaan Perpaduan, secara tidak langsung terlibat di dalam PRN 17 kerana seperti yang kita tahu, PHBN sah akan bergabung bagi mendepani PRN 17 Sabah. Dan pada akhirnya dalam masa yang sama pula JRS Kerajaan Negeri, kita dapat lihat mungkin tidak bersama-sama PHBN di dalam Kerajaan Negeri kerana di peringkat Kerajaan Negeri BN, di peringkat Kerajaan Negeri JRS adalah Kerajaan Negeri, manakala Persekutuan pula JRS menyokong Kerajaan Perpaduan, antara blok yang menyokong Kerajaan Perpaduan. Nah, saudara-saudara, akhirnya berkaitan dengan ini, dalam satu artikel daripada FMT hari ini bertarik 14 Mei, artikel daripada FMT 2 hari yang lepas, Zahid abai sejarah, Sabah for Sabahan terus kekal, kata Kitingan. Timbalan Ketua Menteri berkata, rakyat Sabah berhak menyuarakan aspirasi mereka. Timbalan Ketua Menteri Jeffrey Kitingan membidas pengurus CBN Zahid Hamidi kerana menyifatkan sentimen Sabah for Sabahan sebagai memecah belah. Kitingan berkata, kenyataan timbalan Perdana Menteri itu mengabaikan sejarah, memesongkan fakta dan mengetepikan kehendak politik sah rakyat Sabah. Katanya, rakyat tidak memerlukan kebenaran atau pengesahan pimpinan persekutuan menuntut apa menjadi hak mereka, sambil menambah Sabah tidak pernah menjadi negeri tetapi rakan setaraf bersama Sarawak dan Persekutuan Tanah Melayu. Berdekad lama Sabah dilayan seperti koloni, sumber dengan suara kami disekat. Putrajaya secara sistematik meleraikan semangat perjanjian Malaysia 1963, menghakis kedudukan kami dalam perlembagaan dan mengabaikan keperluan pembangunan kami. Jadi saudara-saudara, dengan kenyataan Zahid Hamidi sebelum ini yang mengkritik sentimen Sabah for Sabahan sebagai memecah belahkan dan tidak membawa manfaat, kerana Sabah sebahagian persekutuan dan hubungan erat dengan Putrajaya adalah kunci kepada kemakmuran serta pembangunannya. Presiden UMNO menegaskan kita semua rakyat Malaysia. Tapi akhirnya Jeffrey Kitingan sebagai timbalan Ketua Menteri mengeluarkan kenyataan Zahid adalah sebagai abai sejarah. Slogan Sabah for Sabahan terus kekal, kata Jeffrey Kitingan. Adakah ini boleh membawa kepada penarikan sokongan daripada JRS kepada Kerajaan Perpaduan pada PHBN hari ini? Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini apa komen Anda?